Ibnu Abu Ishaq adalah penulis Sirah Nabawiyah yang pertama pada tahun 150 Hijrah. Pada tahun 150 Hijrah bermaksud kurun yang kedua Hijrah. Maknanya Ibnu Ishaq ini boleh diandaikan sebagai tabi'in. Okey, apa yang menarik di sini ialah penulisan buku Ibnu Ishaq ini telah mendapat kecaman oleh beberapa pihak dan mendapat tulisan Sirah Nabawiyah ini telah dipertikaikan kesahihannya. Padahal kalau kita lihat ya, tulisan buku Ibnu Ishaq ini, Sirah Nabawiyah adalah buku yang pertama sejarah Islam tentang Al-Maghazi ataupun tentang Sirah Nabawiyah dan tentang perang-perang yang telah dilalui oleh Rasulullah SAW dan begitu juga para khulafa ar-rasyidin. Apa yang jelasnya lagi, buku Sirah Nabawiyah di Ibn Ishaq ini dia mempunyai banyak jilid ya. Jangan bayangkan ia satu jilid. Mereka ini menulis buku dalam berjilid-jilid ya, dalam bentuk yang banyak ya. Diambil pula oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham sekitar pertengahan kurun yang ketiga Hijrah. Ya, Ibnu Hisham telah menulis buku Sirah Nabawiyah li Ibnu Hisham. Apa yang jelas di sini, Sirah Ibnu Hisham ini mengambil maklumat daripada Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Ishaq. Dan seterusnya maklumat-maklumat tentang sejarah dunia Islam ini dikembangkan oleh At-Tabari. Peta tadi saya ambil daripada tarikh At-Tabari. Ya, maksudnya dia telah kembangkan idea ini pada sekitar 400 Hijrah. Maknanya sekitar kurun yang keempat. Okey, baik kepada Orientalis. Orientalis yang telah menulis tentang sejarah Islam ini adalah yang paling terawal ialah Brockman, dan begitu juga kitab yang ditulis selain daripada Encyclopedia of Islam. Encyclopedia of Islam, pernah satu ketika beliau ditanya oleh seorang wartawan ketika pelancaran Encyclopedia of Islam, di mana wartawan itu bertanya kepada Brockman, dia kata, kenapa dalam editors of the Encyclopedia of Islam tu tak ada seorang pun orang Islam, padahal nama encyclopedia itu adalah Encyclopedia of Islam. Kemudian apa yang dia jawab? Dia kata, this is not for Muslim, this is for Christians. Ini dia kata encyclopedia itu bukan for Islam, untuk orang Islam, tetapi untuk kami orang Kristian. Justru tidak wajar kami ambil editorsnya daripada orang Islam ataupun daripada Arab. Itu satu. Berbalik kepada persoalan yang mengatakan bagaimana setengah daripada kita yang bersarjana, yang even profesor, yang apabila memberitahu atau bercerita tentang sejarah Rasulullah SAW berpaksikan kepada pandangan Orientalis. Ya, jika dikaji teliti ya, saya mendapat didikan di Malaysia. Saya mendapat didikan keseluruhan saya punya sijil saya daripada UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Jadi tidak ada orang asing mempengaruhi saya. Apa yang kita baca daripada maraji ataupun masadir adalah berdasarkan kefahaman kita asli yang kita dapat daripada guru-guru yang beragama Islam. Jadi tidak ada orang mengganggu pemikiran saya untuk mengeluarkan teori dan pendapat. Saya bebas mengeluarkan di mana tauhid itu saya kedepankan. Ya. Sebenarnya kebanyakan buku yang ditulis oleh Orientalis ini mereka ambil daripada data yang ditulis oleh Persia, oleh orang-orang Syiah
hakikatnya bila Syiah itu diharamkan ataupun terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, ia berlaku pada tahun ke-300 Masihi, tidak silap saya, ataupun 300 Hijrah. Ketika itu apabila Muhammad bin Abu Bakar telah menulis satu buku tentang Imam 12, di mana dalam buku itu dimasukkan segala-galanya tentang pengaruh kepercayaan Western, Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah, Nasrani dan Yahudi dalam satu buku itu. Ya, bermula daripada situ maka Ahli Sunnah wal Jamaah telah membuat satu keputusan, Syiah terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pada ketika itu pihak Western telah mengambil maklumat-maklumat daripada orang-orang Persia ini, orang-orang Iran yang Syiah ini, untuk maklumat mereka kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Sebab itu, penulis-penulis Iran yang berfahaman Syiah ini kebanyakannya mempunyai hubungan yang baik dengan Orientalis. Sebab itu, banyak maklumat-maklumat yang dipesongkan. Namun begitu, mereka juga tidak lupa untuk rujuk kepada Sirah Nabawiyah seperti yang ditulis oleh Ibn Ishaq. Sebab itu, Ibn Ishaq tentang ataupun bukunya, maklumat yang terdapat dalam buku Ibn Ishaq itu, Sirah Nabawiyah, diperlekehkan. Biasalah kalau benda yang betul itu dalam dunia fitnah ni sentiasa diperlekehkan, ya, sehingga kan Ibn Ishaq itu dikatakan difitnah, kata antara fitnah yang dikemukakan, saya masih ingat lagi, dia kata Ibn Ishaq ini tak bayar hutang orang kat Madinah. Ibn Ishaq ini kacau isteri orang. Ya, fitnah-fitnah yang begini adalah fitnah-fitnah biasa yang sentiasa dilontarkan oleh pihak barat untuk menjatuhkan personaliti ataupun kedudukan seseorang itu. Padahal Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq lah menjadi rujukan awal, merujukan asas oleh Ibn Hisham, oleh Tarikh Tabari, oleh Ibn Katsir dan seterusnya. Sebab kalau kita baca Sirah Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq itu, dia menceritakan tentang wujudnya alam ini lagi. Tentang wujudnya alam ini, kemudian balik kepada kejadian Adam alaihissalam, kemudian masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta maghazinya. Ya. Itu jawapan saya kepada soalan pengaruh Orientalis. Kesimpulannya, pengaruh Orientalis ini adalah sebab itu, sebagai seorang yang intelektual dalam dunia Islam, saya rasa kebolehan paling utama ialah kebolehan mempunyai kebolehan bahasa Arab yang bagus. Apabila anda mempunyai kebolehan bahasa Arab yang bagus, anda akan rujuk kepada kitab turasi atau kitab asal. Ya? Yang tidak mempunyai kebolehan bahasa Arab yang bagus itu yang nak rujuk bahasa Inggeris tu. Ya, betul, Ustazah. Ya. Dan satu lagi, saya ingin bagi satu contoh ya. Kitab Ibn Ishaq ini sudah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, antaranya bahasa Inggeris. Diterjemahkan oleh Profesor Peter Golame, merupakan Reverend, Padri, orang Perancis dia ni. Saya baca kitab dia, tajuknya The Life of Muhammad. Dia translate daripada kitab Ibn Ishaq, Sirah Nabawiyah. Kemudian dia namakan kitab itu The Life of Muhammad. Bahasa yang digunakan cukup cantik, cukup excellent. Tetapi dalam bab mengatakan siapakah yang menyembelih, siapakah yang telah disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Ya. Dalam buku, sebab saya baca juga Ibn Ishaq itu, Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq. Dalam buku Sirah Ibn Ishaq, dalam Sirah Nabawiyah Ibn Ishaq tulis yang disembelih itu adalah Ismail alaihissalam. Tetapi dalam
itu Peter Goleman, Profesor Peter Goleman, seorang reverend, padri, dia tukar, dia kata yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ishak. Bagi orang yang tak tahu, tak boleh baca Arab, tapi dah tak baca bahasa Inggeris, akan percaya itu Ishak. Kenapa mereka mempertahankan Ishak? Sebab mengikut ajaran Yahudi, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Ishak alaihissalam. Dan sebenarnya perkara ini sudah dibersihkan, sudah diselesaikan oleh Umar Abdul Aziz ketika pemerintahan kerajaan Umayyah. Pada suatu hari, Umar Abdul Aziz telah bertanya kepada seorang Yahudi. Seorang Yahudi yang telah masuk Islam. Kemudian Umar Abdul Aziz tu tanya, dia kata, sebenarnya siapa yang telah disembelih oleh Ibrahim alaihissalam? Ishak kah atau Ismail? Maka Yahudi itu memberitahu, hakikatnya kami orang-orang Yahudi tahu bahawasanya yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ismail, iaitu datuk kepada orang Arab. Sebenarnya Yahudi cemburu, datuk kamu, wahai bangsa Arab, telah terpilih untuk dijadikan korban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi perkara-perkara isu-isu yang begini telah menjadi satu isu yang tidak diberi perhatian oleh dunia Islam. Kerana apa? Kerana ketidakbolehan merujuk kepada kitab Turas itu. Sekiranya anda mampu untuk merujuk kitab Turas, anda tidak akan bergantung kepada kitab yang berbahasa Inggeris. Sebab yang Inggeris tadi dia terjemah. Ataupun dia ambil terjemahan daripada Persia, daripada Syiah Iran, kemudian ditukar, kemudian ditambah. Ya, orang Inggeris ini, mereka ini satu kaum yang rajin membuat kajian. Tetapi ketepatan terhadap kerajinan itu kurang. Kerana untuk membongkar isu sesuatu bangsa itu, anda perlu mengetahui bahasa bangsa itu. Kebolehan berbahasa Arab yang bagus itu penting. Kebolehan mengetahui tentang latar belakang dunia ancient, dunia prophets, ya, di tanah Arab itu juga penting. Kebolehan anda membaca kitab-kitab tafsir itu penting, supaya anda dapat melahirkan satu tasawur Islami dalam penulisan. Tetapi ini tidak wujud dalam kitab penulisan dunia Barat. Sekiranya anda melihat kepada kitab penulisan dunia Barat, mereka tidak fokus kepada prophets ataupun nabi-nabi. Sedangkan kita baca kitab-kitab tafsir diselangkan dengan nabi-nabi. Seolah-olah ayam anbiya itu merupakan tulang belakang kepada pembentukan dunia ini. Tetapi dalam penulisan Barat, dia tidak menyebut itu. Dia lebih fokus kepada kingdom. Dan kita tahu kingdom ataupun raja-raja itu bukan tauhidik. Ini bermakna fokus mereka bukan kepada tauhid, kepada Tuhan yang satu, kepada monoteis, bukan. Mereka lebih suka fokus kepada politis, kepada kingdom, kepada raja-raja, supaya menutup info-info atau sejarah-sejarah dalam sejarah tentang kenabian.